Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiz Azam dalam Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Indeks utama Wall Street dibuka tinggi pada Isnin susulan harga minyak yang lebih tinggi menaik stok tenaga sementara pelabur bersiap sedia untuk membaca inflasi utama akhir minggu ini. Saham beberapa syarikat industri minyak meningkat dalam perdagangan prapasaran susulan harga minyak mengukuh lebih dari $1 satu tong. Sentimen risiko juga bertambah baik dengan mata wang kripto kembali meningkat setelah penjualan akhir minggu didorong oleh tanda-tanda lebih lanjut mengenai tindakan keras China terhadap sektor yang baru muncul. Pasaran ekuiti telah melonjak dalam beberapa minggu kebelakangan ini ketika para pelabur melakukan pertukaran antara data ekonomi yang kuat. Ini termasuk kebimbangan kekangan daripada sisi penawaran menyebabkan jangka masa kenaikan harga yang lebih lama dan memaksa The Fed untuk mengembalikan sokongan era krisisnya. Reuters yang memetik Ketua Strategi Pasaran National Securities New York, Art Hogan berkata pihaknya melihat permulaan positif yang baik minggu ini kerana penilaian ekuiti kembali ke tahap yang wajar yang membantu menghilangkan sebahagian besar perdagangan spekulatif. Indeks Dow Jones naik 122 mata, Nasdaq naik 106.75 mata dan S&P 500 menokok 22.25 mata. Ukuran inflasi yang bakal dipilih The Fed akan menjadi perhatian utama pada minggu ini. Harga minyak naik lebih daripada 3% pada Isnin ketika kenaikan permintaan didorong oleh program vaksinasi COVID-19. Ini memberi para pelabur optimis bahawa pasaran dapat menyerap minyak Iran yang akan muncul di pasaran sekiranya perbincangan Barat bersama Tehran bersama kepada pemansuhan sekatan. Penurunan kematian akibat COVID-19 di India juga meningkatkan harapan bahawa permintaan minyak meningkat dalam beberapa minggu akan datang. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $2.02 pada $68.46 satu tong, sementara West Texas Intermediate pada $66.06 satu tong naik $2.47. The Fed akan meningkatkan penyelidikan dan usaha lain untuk menerokai potensi pembangunan digital dolar Amerika. Ini susulan lebih ramai pengguna menggunakan pembayaran digital dan kerajaan lain sedang mendorong ke arah mata wang digital mereka sendiri. Gubernur The Fed, Larry Brainard berkata sebagai pemegang mata wang rizab dunia, Amerika Syarikat perlu terlibat kerana pembayaran digital menjadi lebih biasa. Ini termasuk beberapa negara lain sedang membangunkan mata wang digital yang dapat digunakan untuk mengirim wang merentasi sempadan. Tambah Brainard, Bank Pusat juga mesti menjangkakan perubahan trend pengguna dan memastikan rakyat Amerika mempunyai akses kepada wang Bank Pusat yang selamat kerana pembayaran digital menjadi lebih popular. Peningkatan penyediaan pilihan pembayaran digital kepada syarikat swasta juga mengancam untuk memecah belahkan ruang pembayaran dengan beberapa pengguna akan ketinggalan. Persoalan dasar dan teknologi perlu ditangani sebelum kerajaan Amerika Syarikat dapat bergerak ke arah mata wang digital yang inklusif dan selamat. Penggubah dasar juga harus memiliki keseimbangan dalam mengembangkan mata wang digital yang menawarkan privasi isi rumah dan juga mencegah kegiatan haram. Ekonomi Singapura berkembang lebih tinggi daripada yang dianggarkan dalam suku pertama tahun ini dibantu oleh pembuatan yang lebih baik daripada dijangkakan. Kementerian Perdagangan dan Industri MTI Singapura berkata keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 1.3% tahun ke tahun pada suku pertama. Ini lebih tinggi daripada pertumbuhan 0.2% yang dianggarkan oleh kerajaan memandangkan tahap ketidaktentuan lebih tinggi daripada biasa sepanjang wabak global dan keadaan domestik. MTI berkata pihaknya akan mengekalkan ramalan pertumbuhan KDNK untuk tahun 2021 pada kadar 4 hingga 6% buat masa ini. Prospek akan dikaji semula pada bulan Ogos nanti. Tambah MTI, kelajuan fasa pemulihan pelbagai sektor ekonomi tahun ini menjadi tidak sekata dan lebih awal daripada dijangkakan. Berdasarkan suku tahun ke tahun berdasarkan musim, ekonomi berkembang 3.1% pada suku pertama. Singapura bulan ini mengenakan beberapa sekatan pada perjumpaan sosial yang paling sukar sejak keluar dari Perintah Berkurung tahun lalu untuk memerangi lonjakan jangkitan COVID-19 tempatan baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Elon Musk berkata antara persaingan fiat dan mata wang kripto, beliau lebih menyokong kripto. Beliau berkata demikian dalam ucapan Twitternya pada Isnin ketika ditanya oleh pengguna lain mengenai pandangan terhadap pihak yang marah kepadanya disebabkan kripto. Musk sebelum ini membandingkan Bitcoin dengan mata wang fiat dan sering memuat naik ucapan Twitter mengenai mata wang kripto yang membuatkan nilai Bitcoin mengalami ketidaktentuan dengan turun naik.
Pada Februari, Bitcoin meningkat tinggi selepas Tesla mendedahkan akan membeli $1.5 bilion mata wang kripto dan akan segera menerimanya sebagai bentuk pembayaran pembelian keretanya. Namun Bitcoin merosot selepas Musk mengumumkan pada Mei lalu bahawa Tesla tidak akan lagi menerima Bitcoin untuk pembelian kereta. Ini susulan alasan kebimbangan persekitaran yang telah lama dibuat dalam pembalikan pantas kedudukan syarikat mengenai mata wang kripto. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata pandemik COVID-19 diselubungi oleh ketidakadilan skandal dalam pengedaran vaksin. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menetapkan sasaran baru untuk melindungi masyarakat di negara-negara miskin. Beliau memberi amaran tidak ada negara dapat keluar daripada pandemik COVID-19 walaupun dengan kadar vaksinasi tinggi selagi mana virus dan varian coronavirus tersebar di tempat lain. Katanya dunia masih lagi dalam situasi yang sangat bahaya. Tambah Ghebreyesus, sehingga hari ini lebih banyak kes dilaporkan tahun ini berbanding keseluruhan tahun 2020. Mengenai trend semasa, jumlah kematian akan mengatasi jumlah tahun lalu dalam 3 minggu ke depan dan perkara itu katanya amat tragis. Beliau berkata lebih daripada 75% daripada semua vaksin diberikan hanya di 10 negara. Jelasnya, sekelompok kecil negara membuat dan membeli sebahagian besar vaksin dunia mengawal nasib dunia lain. Kemudahan COVAX yang dikendalikan oleh WHO dan Pakatan Vaksin Gavi telah memberikan 72 juta dos vaksin ke 125 negara sejak Februari lalu yang hanya cukup untuk 1% populasi mereka. Beliau mendesak negara-negara untuk memberikan dos vaksin kepada COVAX bagi membolehkan 10% populasi semua negara diinokulasi pada bulan September dan 30% pada akhir tahun. Ini bermaksud memberi vaksin kepada 250 juta lebih banyak individu hanya dalam 4 bulan. Ujar Ghebreyesus, perkara itu sangat penting untuk menghentikan penyakit dan kematian serta menjaga keselamatan pekerja kesihatan malah membuka kembali masyarakat dan ekonomi. Beliau juga meminta pengeluar vaksin untuk memberikan COVAX hak penolakan pertama mengenai jumlah vaksin baru atau memberikan 50% jumlahnya kepada COVAX tahun ini. Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta WHO diberi kuasa untuk mengunjungi negara-negara dengan pantas sekiranya terjadi wabak yang berpotensi mencetuskan pandemik dan mengakses data dengan pantas. Macron dan Chancellor Jerman Angela Merkel dalam kenyataan meminta dana agensi PBB ditingkatkan dan menyokong idea perjanjian antarabangsa baru untuk mencegah wabak.